Dengan sanad yang Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Abdurrahman bin Abza, katanya, pernah saya berada di samping Umar. Tiba-tiba datang seseorang. Orang itu berkata, sesungguhnya kami berada di sesuatu tempat selama sebulan atau 2 bulan. Yang di tempat yang tidak ada air lah, ataupun ada tapi sedikit. Umar berkata, amma ana, adapun saya, tidaklah saya akan bersembahyang sehingga saya menemui air. Qala, kata perawi, yakni Abdurrahman bin Abzah, maka Ammar pun berkata, wahai Amirul Mukminin, tidakkah engkau ingat ketika aku dan engkau bersama-sama dalam menguruskan unta, maka kita telah berjunub, adapun aku telah berguluman di dalam tanah, dan kita pun pergi kepada Nabi, pulang kepada Nabi SAW. Aku menyebutkan perkara itu kepada baginda, maka baginda bersabda, sebenarnya sudah memadai kepadamu dengan melakukan begini. Baginda menepuk kedua tangannya ke tanah, kemudian meniup kedua-duanya, kemudian menyapu dengan kedua-duanya, dengan kedua belah tangannya itu, mukanya dan kedua tangannya hingga ke separuh lengan. Umar pun berkata, wahai Ammar, ittaqillah, takutlah kepada Allah. Maka Ammar berkata, wahai Amirul Mukminin, demi Allah, jika engkau mahu, saya tidak akan menyebutkannya sampai bila-bila. Umar pun berkata, tidak, demi Allah, terpulanglah kepada engkau menggunakan apa yang engkau faham itu. Atau terpulanglah kepada engkau ataupun terserahlah kepada engkau untuk memakai, untuk menggunakan apa yang engkau berpuas hati dengannya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Ibni Abza lagi, dari Ammar bin Yasir fi hadzal hadis, berhubung dengan hadis ini. Dia berkata, ya Ammar, Nabi SAW berkata, wahai Ammar, innama kana yakfika hakadha, sebenarnya memadai kepadamu begini. Kemudian baginda memukul kedua tangannya ke tanah. Thumma daraba ihdahuma 'ala al-ukhra, kemudian menepuk tangan dia. Dia buat gitu lah. 'Ala al-ukhra, kemudian menyapu mukanya, wadh-dhira'ain, lengan hingga ke separuh lengan, tidak sampai kepada siku. Sekali pukul sahaja. Abu Dawud berkata, Waqi' telah meriwayatkannya dari A'mash, dari Salamah bin Kuhail, dari Abdurrahman bin Abza. Qala, beliau berkata lagi, ini Abu Dawud berkata lagi, Jarir meriwayatkannya dari A'mash, dari Salamah bin Kuhail, dari Sa'id bin Abdurrahman bin Abza, yakni dari ayahnya. Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abza lagi, dari anak Abdurrahman bin Abza dari ayahnya, yakni Abdurrahman bin Abza dari Ammar, bihadhihi al-qissah, kisah ini. Faqala Nabi SAW bersabda, innama kana yakfika, wa daraba Nabi SAW biyadihi ila al-ard. Nabi SAW memukul tangannya ke tanah, kemudian meniupkan tangannya itu dan menyapu dengannya mukanya dan dua tapak tangannya. Dua tangannya, kaf, dua tangannya, yakni hingga kepada pergelangan tangan lah. Kaf ini yang dimaksudkan dengan kaf, bukan tapak tangan. Tapak tangan dia alik ni, maksudnya kaf ni, inilah ni, sekat.
Salamah syak. Beliau berkata, saya tidak pasti dalam hadis ini hingga ke siku beliau maksudkan, atau hingga kepada tangan ni, yakni hingga kepada kafain, pergelangan tangan lah kita kata. Hingga kepada kafain, di situ maksudnya rusghain, hingga kepada pergelangan tangan. Satu lagi, riwayat Syu'bah juga dengan isnadnya, tadi juga isnad dia tu yang ada daripada Salamah, daripada Dzar dan seterusnya. Dalam mengemukakan hadis ini dia berkata, "Tsumma nafakha fiha." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meniupkan tangannya dan menyapu dengannya, yang dengan tangan dia tu muka dia, wa kaffaihi, dan dua tangan, tapak tangan dia hingga ke siku atau hingga ke lengan. Qala Syu'bah berkata, Salamah berkata, al-kaffain wal wajh wal dhira'ain, tapak tangan, muka dan dua lengan. Maka Mansur pada suatu hari berkata kepadanya, perhatikan apa yang engkau cakapkan itu, kerana tidak ada yang menyebutkan dua lengan selain daripada engkau. Seterusnya sanad itu lagi, cuma di bawah sajalah, lain dia di bawah saja, adapun di atas terlupa ya. Abdurrahman bin Abza lagi dari Ammar berhubung dengan hadis ini, faqala, yakni maksud dia yang berkata itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama yakfika an tadriba bi yadayk ila al-ard, dan engkau sapu dengan kedua tangan engkau itu wajah engkau, dan kaffaika, dua tapak tangan engkau, dua tangan engkau. Wasaqal hadis, dan seterusnya dia mengemukakan hadis dengan lengkaplah. Abu Daud berkata, Syu'bah telah meriwayatkannya dari Husain dari Abi Malik. Beliau berkata, saya telah mendengar Ammar berucap seperti itu juga. Cuma dia berkata, dia tidak ada berkata illa annahu qala lam yanfukh. Dia berkata Nabi SAW tidak meniup, tidak meniup. Wa dzakara Husain bin Muhammad meriwayatkan dari Syu'bah dari Hakam berhubung dengan hadis ini. Katanya Nabi SAW memukul kedua tapak tangannya ke tanah, wa nafakha, dan dia meniup tapak tangan dia. Seterusnya dari Sa'id bin Abdurrahman bin Abza dari ayahnya dari Ammar bin Yasir lagi. Katanya, saya telah bertanya Nabi SAW tentang tayammum, maka Nabi SAW menyuruh saya memukul sekali sahaja untuk muka dan dua tangan. Seterusnya riwayat daripada Aban, katanya Qatadah ditanya tentang tayammum dalam perjalanan, beliau berkata, seorang muhaddis, seorang yang menceritakan, telah menceritakan kepada saya dari Sya'bi, ataupun seorang muhaddis, maknanya ahli hadis, telah meriwayatkan, menceritakan kepada saya dari Sya'bi dan Abdurrahman bin Abza dari Ammar bin Yasir, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda hingga ke siku. Habis itu bab tu. Kemudian seterusnya bab at-tayammum fil hadar. Bab bertayammum fil hadar, yang di tempat sendiri. Bertayammum di tempat sendiri, yang bukan dalam perjalanan, bukan ketika bermusafir. Diriwayatkan dari Umair Maula Ibn Abbas bahawa beliau annahu sami'ahu, bahawa perawi di bawah dia ni Abdurrahman telah mendengar Umair ini berkata, aqbaltu ana wa Abdullah bin Yasar, saya dan Abdullah bin Yasar, iaitu Maula Maimunah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah pergi untuk menemui Abil Juhaim bin Al-Harith bin As-Simmah Al-Ansari. Maka Abil Juhaim pun berkata,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dari arah Telaga Jamal. Tiba-tiba baginda ditemui oleh seseorang. Maka orang itu memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab salamnya itu. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke dinding. Lalu baginda menyapu mukanya dan kedua tangannya, kemudian baru menjawab salam orang itu. Diriwayatkan dari Nafi' katanya, saya telah pergi bersama Ibnu Umar untuk sesuatu hajat kepada Ibnu Abbas. Ibnu Umar pun menyelesaikan hajatnya. Di antara ceritanya yang dicerita Ibnu Umar pada hari itu ialah ada seseorang telah lalu dekat Nabi SAW di salah satu jalan. Ketika itu Nabi SAW baru keluar dari buang air besar ataupun air kecil. Maka orang itu memberi salam kepada baginda, tetapi tidak dijawab baginda salamnya. Sehingga apabila orang itu telah hampir hilang dari pandangan di jalan itu, maka lalu Nabi SAW memukul kedua tangannya ke dinding dan menyapu dengan kedua tangannya wajahnya. Kemudian memukul dengan kedua tangannya sekali lagi, lalu disapu lengannya. Kemudian barulah baginda menjawab salam orang tadi. Waqala, sambil baginda seraya baginda berkata, sebenarnya tidaklah menegah saya untuk menjawab salammu, melainkan kerana saya tadi tidak dalam keadaan suci. Abu Dawud berkata, saya telah mendengar Ahmad bin Hanbal mengatakan Muhammad bin Thabit telah meriwayatkan satu hadis mungkar dalam bab tayammum ini. Ibnu Dasah berkata, Abu Dawud mengatakan Muhammad bin Thabit tidak dituruti, mana tidak ada mutabi' kepadanya dalam kisah ini yang menyebutkan dua kali pukul. Mereka hanya meriwayatkannya sebagai perbuatan Ibnu Umar. Seterusnya riwayat daripada Ibnul Had, katanya sesungguhnya Nafi' telah menceritakan kepadanya dari Ibnu Umar, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dari tempat membuang air. Maka baginda ditemui oleh seseorang dekat Telaga Jamal. Orang itu memberi salam kepada baginda, tetapi Nabi SAW, Rasulullah SAW tidak menjawab salamnya. Sampailah baginda sehingga baginda sampai ke dinding. Maka baginda meletakkan tangannya di atas dinding itu, kemudian menyapu mukanya dan kedua tangannya. Kemudian barulah Rasulullah SAW menjawab salam orang itu. Itulah beberapa hadis dalam bab ini. Seterusnya kita baca tadi pula. Sebenarnya baru ni sudah terjemah dah, sudah baca dah. Dan secara panjang pun kita sudah bincang dah juga masalah perbezaan pendapat di kalangan ulama berhubung dengan sapu-sapu ni. Tepukkan itu berapa kali tepuk, sapu tu sampai kat mana, itu sudah disebut dah baru ni. Di sini pula nak cerita sambungan, sebagai sambungan kepada baru ni, iaitu Sayyidina Umar mengikut mazhab dianya, mengikut pendapat dianya. Begitu juga Ibnu Mas'ud, kalau seseorang itu berjunub dan tak ada air, maka tidak boleh bertayammum. Tidak boleh bertayammum. Bila tidak boleh bertayammum, maka tidak adalah maknanya suci itu, kesucian itu. Bila tidak suci tak boleh sembahyang. Orang tanya dia, macam mana kalau satu tempat tu selama sebulan, 2 bulan tak boleh guna air, tak ada air ke, ataupun kerana sebab lain,
Lepas tu dia berjunub, macam mana? Kalau dia berjunub, adakah boleh dia bertayamum? Yang ini mengikut Sayyidina Umarnya, tidak, tak boleh bertayamum kerana berjunub. Itu juga pendapat Ibnu Mas'ud dan beberapa orang tabi'in. Tapi kita sudah jelaskan baru ni, ini pendapat Sayyidina Umar hak dulu. Begitu juga Ibnu Mas'ud. Lepas tu dia tarik balik pendapat itu. Kemudiannya tidak lagi mereka ini berpendapat sedemikian. Bahkan mereka juga seperti orang lain, iaitu mengatakan kalau berjunub pun boleh juga bertayamum. Mereka hanya menerima tayamum ni dululah, mereka dulu. Untuk lain-lain lah, buang air kecil sahaja, berhadas kecil sahaja. Buang air besar pun mana berhadas kecil lah. Hadas kecil, hadas besar tak boleh. Tetapi kemudian serupa dengan orang lain juga, serupa dengan orang lain. Kita sudah sebut dah baru ni pun. Jadi ceritanya apabila Sayyidina Umar kata begitu kepada orang yang bertanya tadi, Ammar pun ada dalam majlis. Ammar pun kata, ini semua ni hadis daripada dulu lagi ni, cerita sekitar ni lah. Hak utamanya dalam bab ini iaitu cerita Ammar, kisah Ammar. Ammar pun kata, tak ingat ke Amirul Mukminin ketika saya dan tuan dalam menguruskan unta, tiba-tiba kita berjunub. Aku bergelumang dalam tanah sebab tak tahu. Ingat ke kalau nak tayamum kerana berjunub ni seperti mandilah, seperti bukan ambil air semaya. Ambil air semaya tak memadai dengan ambil air semaya, kena mandi basuh habis tubuh. Maka tayamum pun begitu juga. Ingat ke begitu, sebab tu aku bergelumang dalam tanah. Tetapi Umar tidak. Dia tidak bergelumang dalam tanah dan tidak semaya. Itu ceritanya, tidak semaya. Bila balik kepada Nabi SAW, Nabi SAW kata tak, betul kedua. Betul kedua. Ini pada masa belum lagi turun ayat tayamum itu. Ayat tayamum itu. Apabila turun ayat tayamum, Sayyidina Umar masih lagi tidak jelas dengan ayat itu. Begitu juga Ibnu Mas'ud. Sebab ayat itu aula mastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Aula mastumun nisa itu masih belum terang lagi dengan arti berjunub. Situlah bendanya butir dia kena perhati molek. Butir dia duduk situ. Walaupun turun ayat tu, Sayyidina Umar masih lagi tak jelas. Sebab apa? Seperti mana yang kita faham, Imam Syafi'i dan orang yang sependapat dengan dia, ayat tadi pun dia tidak pakai dengan makna berjunub, tetapi Imam Syafi'i pakai dengan makna bersentuh-sentuhan. La mastumun nisa, kamu bersentuh-sentuhan kulit dengan orang perempuan. Itu adalah di antara perkara yang membatalkan air semaya, serupa buang air besar, serupa buang air kecil, dan lain-lain lagi perkara yang membatalkan wuduk. Bersentuh-sentuhan di antara lelaki dan perempuan membatalkan air semaya juga. Bila batal air semaya, tak ada air, maka tayamum. Dia faham gitu, tidak jelas lagi. Adapun Ibnu Abbas dan orang lain yang sependapat dengan dia, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, mengatakan aula mastumun nisa itu maknanya cerita tayamum. Apa ni, la mastumun nisa itu maknanya cerita jima, bersetubuh, bukan bersentuh-sentuhan kulit begitu saja, tidak. Oleh sebab itulah daripada ayat tadi mereka tidak faham bersentuh-sentuhan kulit ini membatalkan air semaya. Sebab ini bukan cerita membatalkan air semaya ke apa, tidak. Bukan cerita hadas kecil, cerita lain, iaitu cerita hadas besar. Bersentuh-sentuhan kulit di situ kinayah, yakni bahasa halus untuk menunjukkan makna bersetubuh. Mereka faham ni cerita tu ni aula mastumun nisa, yakni maksud firman Allah SWT tu nak cerita kalau kamu berhadas kecil, seperti hak sebelum tu, seperti ayat sebelum pada tu,
pergi ke tempat buang air. Lepas pada tu aula mastumun nisa, ini nak menceritakan tentang hadas besar pula. Dalam kedua-dua masalah ni, kalau tak ada air, fatayammamu sa'idan tayyiba, kamu bertayamum. Itu pendapat mereka. Jadi hak ramai-ramai ni faham ini berkenaan dengan jima. Dengan sebab itu ayat ni sudah terang. Mana dalam keadaan berhadas kecil ataupun berhadas besar, berjunub, kena tayamum. Bila tayamum sudah ada dah suci tu, boleh semaya lah. Sayyidina Umar tidak faham lagu. Walaupun tu ayat tu tidak jelas kepada dia bahawa ini menunjukkan bersetubuh, yakni berjunub. Tidak. Bahkan aula mastumun nisa itu dengan arti bersentuh-sentuhan, yakni termasuk dalam hadas kecil. Semuanya dalam ayat tu menyebutkan tentang hadas kecil berlaku, sama ada buang air besar atau buang air kecil ataupun lain-lain, ataupun bersentuh-sentuhan kulit. Ini berkenaan dengan hadas kecil, tak ada kena-mengena dengan hadas besar. Hadas besar kita tidak boleh ambil hukum daripada ayat tu. Gitu dia faham. Itu beza dia. Sebab tu Sayyidina Umar walaupun turun ayat ni, kemudian lagi pun apabila orang tanya dia, kalau saya tak semaya apabila berjunub, tak ada air. Sebab tak boleh, tak ada suci. Tak ada suci. Air tak ada, nak apa ni dalam hadis ada disebutkan, la yaqbalullahu salatan bighairi tuhur. Allah SWT tidak menerima sembahyang tanpa bersuci. Ni tak ada suci, air tak ada, nak tayamum tak boleh. Sebab ayat tadi tidak jelas. Ayat tadi hanya menceritakan tentang hadas kecil, sedangkan orang berjunub, orang bersetubuh ni dia berhadas besar, tak jelas. Itu ceritanya. Lepas pada tu kita berjunub, kata dia, aku bergelumban dalam tanah. Lepas tu kita balik, aku cerita perkara itu kepada Nabi SAW. Nabi pun kata, hanya memadai kepada engkau buat gini, buat gini je, pukul tangan ke tanah, kemudian dia tiup, kemudian sapu muka dan dua tangan dia hingga ke lengan. Umar pun berkata, wahai Ammar, takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Faqala ya Amirul Mukminin. Apa maksud Umar kata takutlah kepada Allah tu? Sedangkan Ammar hanya menceritakan apa yang dia cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mengikut Ammarnya, dia cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata lagu tu, apa ya Umar kata ittaqillah? Apa makna dia kata ittaqillah? Ada beberapa jawapanlah yang diberikan oleh ulama. Di antaranya hak kamu kata tu ittaqillah tu, hak kamu kata buat lagu tu kamu kena beringat sikit, apakah yang dimaksudkan sebenarnya? Apakah yang dimaksudkan sebenar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tu? Dengan hanya memadai kepada engkau buat gini. Yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sekat ni ke? Atau sekat ni? Atau sekat ni? Atau sekat ni sampai ke tiak ni, sampai ke bahu ni? Kena perhati molek sikit. Hak Nabi sallallahu ataupun itu satu. Ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam kata memadai kepada engkau begini, buat gini tu, seperti yang ada sudah sebut dah baru ni kan. Bagi orang yang mengatakan tayamum sampai ke siku juga, hadis ni hak sebut sakat tangan ni, sekat ni, dia maksud bukan nak royak Nabi sallallahu alaihi wasallam nak cerita sekat ni tahdid, tidak. Nak ceritanya mudah, tidaklah seperti engkau buat itu. Berguling dalam tanah tu tidaklah siapa lagu tu, pada sapu sini, pada sapu sini tu Nabi SAW maksud nak cerita mudah saja,
Tetapi kamu kena takut kepada Allah. Hak Nabi SAW kata sekat ni tu, apakah dia maksud sekat ni hak dianya, atau dia tidak maksud sekat ni, dia maksud lebih lagi daripada tu? Kamu kena perhati molek. Takut kepada Allah, itu maksudnya. Seperti hak ulama-ulama lain macam Imam Syafi'i, orang lain lagi, Imam Abu Hanifah, yang mengatakan siapa sekat ni, siku ni, maksudnya dia kata sekat siku, hak tu Nabi SAW nak ayat mudah sangat, tidaklah siapa lagu tu, sini hak sapuhnya. Sebab itulah dalam riwayat tu kadang-kadang sekat ni, kadang-kadang sekat lengan. Jadi hak sebenarnya, kalau nak kira dari segi hak, hujung dia tu sekat mana, kena molek sikit. Itu makna ittaqillah. Itu makna ittaqillah. Kalau kita, itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita pakai ayat tadi yang anda sebut tadi dalam surah Maidah tu, turun kemudian, dan Sayyidina Umar pun tahu, Ammar pun tahu, maka Sayyidina Umar kata ittaqillah ni maksudnya kena takut kepada Allah. Ayat tadi tu tidak terang tu untuk berjunuk. Untuk berjunuk tu tidak terang. Bahkan kita boleh faham juga daripada situ dengan arti batal air semaya saja, yang ini berhadas kecil. Untuk hadas kecil seperti yang anda sebut saya tadi, ini tak ada kena mengenai dengan berjunuk. Tiba-tiba engkau nak pakai secara pasti, tak ada dah hak lain, tidak boleh pakai kod lain dah. Tafsir Al-Quran itu melainkan untuk makna junub saja, itu tak kena. Ittaqillah tak jelas lagi. Sebab aula mastumun nisa boleh jadi dengan makna bersentuh-sentuhan kulit, boleh jadi dengan makna bersetubuh. Kalau memang betul dengan makna bersetubuh, tak apalah, selesailah. Tapi kalau tidak dengan makna bersetubuh, macam mana engkau menyatakan ni macam pasti benar? Kalau bersetubuh boleh, apa ni, bertayamum juga kalau bersetubuh. Kena takut kepada Allah. Jadi maksud dia di sini kemungkinan beberapa keadaan tadilah, kemungkinan beberapa keadaan tadi. Tetapi yang paling baik di antara tiga pandangan tadi, tiga pendapat tadi, yang kedua tadilah hak molek. Maksudnya dari segi had tu, hak Nabi SAW sebut sekat tu, tunjukkan sapu tu, takutlah kepada Allah, maksudnya biar jelas adakah itu menunjukkan tahdid atau tidak tahdid, atau hak hujung dia, rayah dia tu, hujung dia sapu tu sekat mana, kena biar jelas hak tu. Hak tadi tidak tak jelas lagi, tunjuk tu sekadar tu hanya nak menceritakan mudah sangat tayamum ini, walaupun untuk berjunub pun, untuk mengangkat hadas besar pun mudah sangat, hanya muka dan tangan, itu saja. Tetapi kamu kena beringat masalah rayah dia tu, makna hujung dia tu sekat mana. Kena takut kepada Allah SWT. Begitu, tu lebih sesuai. Jadi Ammar pun kata, wahai Amirul Mukminin, demi Allah, kalau engkau mahu, kalau engkau nak, saya tidak sebutkan hak ni sampai bila-bila, tak apa, saya tak akan sebutkan. Kalaulah maknanya engkau menganggap saya ni dengan cara berbuat begini tidak bertakwa kepada Allah, tidak takut kepada Allah, saya tidak faham dengan baiklah pada pandangan Tuan. Kalau Tuan nak saya ni tak cerita lepas pada ni, tak apa, saya tak akan cerita. Mana mungkin itu silap faham saya ke ataupun macam mana ke. Saya tidaklah setaraf dengan Tuan, maknanya kira-kiranya begitu. Saya tak akan cerita sampai bila-bila dah. Itu maksud dia. Ataupun saya tak akan cerita dah, tak apalah, muka saya cerita dah. Tidak termasuk dah saya ni dalam kalangan orang yang menyembunyikan ilmu. Muka sebelum pada ni orang tahu dah, saya sudah cerita dah. Lepas tu terpulang kepada orang untuk menilai. Tapi dengan perintah Tuhan, saya tak akan cerita. Kalaulah Tuhan nak lagu tu, Sayyidina Umar kata tidak, sama sekali tidak, bukan begitu. Bahkan terserah kepada engkau lah untuk pakai apa yang kau faham tu, apa yang kau terima, apa yang kau faham, apa yang kau berpuas hati dengannya. Kalau kau puas hati, berasa sekat ni memang sekat ni sungguh, terpulang. Sayyidina Umar kata tidak, saya tidak akan paksa, tidak akan larang,
terpulang kepada engkau. Nak pakai, nak meriwayatkannya sebab kau sendiri terima dari Nabi SAW. Kenapa pula mana saya nak halang kau? Walaupun atas rasa kalau kamu anggap saya ni, mana sesoalannya Sayyidina Umar kata saya lebih faham, lebih mendalam faham, walaupun begitu kamu juga berhak untuk faham daripada apa yang Nabi SAW cerita tu. Jadi saya tidak ada hak untuk melarang benda tu. Ini hadis yang kamu sendiri terima daripada Nabi SAW. Kamu boleh cerita kepada orang, kamu boleh pakai, terserah kepada engkau, serah kepada engkau. Nah, itu kata Sayyidina Umar. Maknanya hak inilah yang hadis hak sebelum pada ni, satu hadis sebelum pada ni yang kita sudah jumpa dah dulu. Ibnu Mas'ud kata, Umar tidakkah engkau perhatikan Umar tidak berpuas hati dengan kata-kata Ammar itu, sehingga Umar kata, inilah Umar kata tu maksudnya. Umar kata Umar tidak puas hati. Duduk mana Umar tidak puas hati? Duduk kita baca saat ni. Tidak, aku tidak larang, terserahlah kepada engkau untuk pakai apa yang kau faham tu. Engkau puas hati lagu mana, terserahlah pada engkau. Maksud dianya, tapi aku tak saya pakai. Itu kata-kata Ibnu Mas'ud. Tidakkah Umar tidak berpuas hati? Hak baru ni. Satu sebelum pada hak ni. Satu hadis sebelum hak ni. Hujung dia sekali. Ibnu Mas'ud kata, tidakkah kamu perhatikan Umar tidak berpuas hati dengan kata-kata Ammar? Tidak puas hati tu mana? Hak ni lah kita baca tadi. Umar kata tidak nak larang. Tu serah terpulanglah kepada engkau. Maknanya Umar tak puas hati, situlah tak puas hati. Masing-masing kalau gitu. Hak cerita Abu Musa al-Asy'ari berbincang dengan Ibnu Mas'ud tu. Abu Musa al-Asy'ari kata macam mana? Sebab Ibnu Mas'ud ni serupa dengan Sayyidina Umar juga. Bagaimana kalau seorang itu berjunub tak jumpa air sampai sebulan? Adakah dia tidak akan bertayamum? Ibnu Mas'ud kata tak, walaupun selama sebulan tak jumpa air. Abu Musa kata, faham bagaimana ayat ni? Ayat surah Maidah ni. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban. Abdullah kata, kalaulah dibenarkan begitu, diberi kelonggaran itu, tak lama kata dia. Orang apabila berasa sejuk sikit, tayamum selalu. Junub, sejuk, tayamum. Boleh menyelesaikan masalah. Abu Musa kata, adakah sebab ini yang kamu kata tak boleh tu? Dia kata ya. Lepas tu Abu Musa pun kata lagu tu, tidakkah kamu dengar Ammar berkata kepada Umar, tadi kita baca tadi, aku berjunub, aku tidak jumpa air, aku pun bergelumang dalam tanah seperti bergelumangnya binatang. Kemudian pergi kepada Nabi SAW, aku sebutkan perkara itu kepada baginda. Nabi SAW kata, innama kana yakfika an tasna'a hakadha. Nabi SAW pukul tangan dia ke tanah, lalu meniup, kemudian sapu tangan dia. Abdullah kata, hadis ni hak kita baca baru ni, hak ni hadis Abu Musa al-Asy'ari dan Ibnu Mas'ud tadi. Sebenarnya dalam riwayat Abu Daud ini ada takdim takhir. Ada takdim takhir. Kadang-kadang riwayat ni dia jadi lagu tu. Mana kalau kita pakai hak ni payah nak faham. Tapi kalau kita tengok dalam riwayat Bukhari, baru tertib dia tu molek. Baru tertib tu molek. Hak ni hak sepatut dia duduk dulu. Duduk kemudian. Hak sepatut duduk kemudian duduk dulu. Gini. Hak ni. Sebab tu jadi kita payah nak faham. Payah nak faham. Hak asal dianya lagu mana? Iaitu dalam riwayat Bukhari. Dalam riwayat Bukhari kita boleh tengok. Dia kata di sini, waqad akhraj al-Bukhari hadha al-bahth fi sahih bi hadha at-tartib. Hadha at-tartib hasaniyah dia sebut. Yani mula-mula Abu Musa al-Asy'ari
berhujah dengan kisah Ammar itu dan Umar. Yani Ammar cerita gini kepada Nabi SAW. Abdullah tak terima Ammar itu. Sebab apa? Dia katakan Umar tak boleh terima kata-kata Ammar itu. Gitu. Hak tu dulu. Apabila Abu Musa ni tengok Ibnu Mas'ud tak terima hak tu, pas dia kata Sayyidina Umar tak terima hak Ammar kata. Bila tak terima begitu, maka Abu Musa al-Asy'ari pun kata, bagaimana dengan ayat dalam surah Maidah tu? Ayat dalam surah Maidah mana jelas tu, jelas. Barulah Abdullah bin Mas'ud, maknanya dia Abdullah bin Mas'ud kata, kalaulah dibenarkan kepada orang ni bertayamum kerana berjunub, tak lama kata dia. Kalau orang mana berasa sejuk tu kan pakai tayamum lah. Lalu Abu Musa al-Asy'ari pun kata, adakah kerana ini kau mengatakan tak boleh tu? Iyalah, kata Ibnu Mas'ud. Gitu tertib dia. Hak dalam hak kita baca saat ni, hak baru ni lah, hak akhir sekali. Tertib dia tu tak teratur. Dia cerita, tidakkah kau perhatikan Umar tidak puas hati dengan kata-kata Ammar akhir sekali. Padahal dia sebelum pada tu lagi. Sebelum pada tu lagi. Ayat ni dia cerita kemudian ayat. Apabila cerita ayat tu Ibnu Mas'ud tak lagi. Tak lagi. Apabila cerita ayat. Lalulah dia kata sebab dia tak bagi tu kerana takut orang bermudah-mudah. Mana sebagai saddal lidh-dhari'ah. Takut orang bermudah-mudah. Bukan kerana tak boleh sungguh. Bukan kerana ayat itu tidak tegas. Tak boleh lidah dia ni. Tetapi seperti kita kata tadi lah, boleh jadi walaupun dia tak lagi, apa dia tidak pakai juga di peringkat permulaan lah. Walaupun kemudiannya mereka ni semua sudah tinggal belakang dah. Di peringkat permulaan apa dia tak terima juga. Seperti anda kata tadi lah, dia pakai aula mastumun nisa tu dengan arti berhadas kecil, batal air semaya. Supaya Sayyidina Umar, dia tidak pakai dengan makna bersetubuh, yang ini berjunub. Dia tidak pakai dengan makna tu. Boleh jadi. Tak apalah. Tapi ini cerita hak dulu. Daripada hadis-hadis ni, kalau kita belajar hadis ni, kita boleh tengok perkembangan. Ini salah satu faedahnya belajar hadis ni, iaitu kita boleh tengok perkembangan pendapat di kalangan sahabat tu, perbezaan pendapat. Orang ni mula-mula kata begini, kemudian diketahui bahawa dia sudah meninggalkan pendapat dia. Dan kenapa dia berpendapat begitu mula-mula, kita boleh tahu. Itu faedah dia. Yang ni dari segi sejarah lah, dari segi sejarah tu. Dan kita dapat juga tahu bagaimana kebebasan dalam pendapat, dalam berpendapat, sehingga Sayyidina Umar tidak menghalang orang lain untuk berpendapat tak serupa dengan dia. Dia benarkan, terpulang kepada engkau, pakai apa yang kau faham tu. Kemudian dalam riwayat ini menjadi pegangan kepada setengah-setengah kalangan yang kita sudah sebut dah baru ni, bahawa tayamum tu sampai ke mana? Lengan, bukan sampai ke siku. Ada juga yang berpendapat begitu. Baru ni sudah disebutkan. Seterusnya hak lain-lain ni pun lagu tu juga. Cuma dalam riwayat ni dia tidak sebut siup tangan tu, tapi dia sebut tepuk tangan. Lepas pada dia tepuk tanah tu, mana tidak maksud nak lekat debu tu pada tangan, tidak maksud. Sama ada tiup dengan maksud nak menghilangkan tebal dia, ataupun buat gini, sama juga maksudnya. Jadi dalam tayamum ni tidak semestinya makna kena tebal. Bahkan kalau kita tepuk tu makna tebal, sapu bobol kena yang kita kata bobol lekat. Itu bukan dengan maksud supaya muka kita tu jadi penuh dengan debu. Tidak maksud gitu. Tidak maksud itu.
Dalam riwayat yang kedua ni, yang malam ni kita baca, malam ni yang kedua ni juga menyebutkan lengan dan sampai kepada separuh lengan, bukan sampai ke siku. Daripada sinilah mana ulama-ulama mengatakan hak wajibnya, ada ulama macam Imam Malik sekat ni, tetapi hak datang pada ni boleh kalau nak buat, boleh sampai ke siku tu boleh, tetapi hak wajib sekat ni. Begitu juga pukul, hak wajib sekali. Ada dalam riwayat, setengah riwayat tersebut 2 kali. Ya, kalau nak pukul 2 kali pun boleh juga. Gitu je lah. Seperti yang kita sudah sebut dah baru ni. Tetapi setengah-setengah ulama dia kata sekali tepuk dah sekat ni saja. Ni tak boleh mari. Sekat lengan. Sekat siku tak boleh. Hak ni tidak tak kuat belakang, dia kata dia. Sebab baru ni lah kita sudah bincang panjang dah baru ni. Sebab apa dia kata tidak kuat tu? Baru ni kita sudah bincang dah, iaitu dalam bab tayammum ini hak paling kuatnya adalah Bukhari dan Muslim, iaitu hak sekat ni. Sekat ni. Sekali tepuk habis. Sekat. Hak tu hak paling kuat. Hak lain-lain baru ni anda sudah baca dah petikkan daripada buku kitab ni. Hafiz Ibn Hajar kata macam mana. Hanya 2 saja riwayat yang kuat. Yang kuat. Dan kedua-duanya riwayat Abu Juhaim dan satu lagi riwayat Ammar ni. Kedua-duanya yang menyebutkan sekat ni, hak tu hak kuat kata dia. Hak lain tidak sekuat itu. Tidak sekuat itu. Jadi mereka tak terimalah ni. Kalaulah dia soalkan. Dia soal. Kalau kamu kata wajib sampai sekat siku, macam mana riwayat ada sekat lengan, separuh lengan? Ada kata yang dia tidak sah? Pula dia soal. Dia soal gitu. Supaya juga orang yang kata sampai ke bahu. Bahu ni kita sudah sebut dah, bahu. Bagaimana ada riwayat sampai sekat siku saja? Adakah waktu tidak sah? Jadi apabila pergi-pergi, akhir sekali siapa? Sekat ni hak paling kurang. Sekat ni. Sekat ni hak tu hak paling kurang. Tak ada lebih bawah pada tu, tak ada. Dia sebut di sini tidak sampai kepada siku. Tak sampai kepada siku. Abu Daud berkata, Waqi' telah meriwayatkan dari Amash, dari Salamah bin Kuhail, dari Abdurrahman bin Abza. Bila dia kata Abu Daud berkata tu, itu dia banyak bincang tentang sanad, tentang isnad hadis itu. Waqi' sebab saat ni hak dia bagi saat ni Hafaz yang meriwayatkan dari Amash. Anak murid Amash bukan Hafaz orang. Ada lagi Waqi' telah meriwayatkan dari Amash, dari Salamah bin Kuhail, dari Abdurrahman bin Abza. Qala Abu Daud berkata lagi, Jarir telah meriwayatkan dari Amash. Jarir ni pun anak murid Amash juga, serupa dengan Hafaz, serupa dengan Waqi'. Jarir ni meriwayatkan dari Amash, dari Salamah bin Kuhail, dari Sa'id bin Abdurrahman bin Abza, dari ayahnya. Apa maksud Imam Abu Daud kemukakan ni? Sikit ya bendanya. Tapi sikit pun kadang-kadang kita keliru tu. Ni kepada orang yang belajar kitab Abu Daud, hak asal, tidak hak mukhtasar ataupun tajrid Abu Daud. Kalau hak mukhtasar tu ringkasan, dia tidak ambil belakang. Ada juga hak tajrid Abu Daud. Tajrid Abu Daud tu tak ada sanad-sanad, hadis saja. Kita tak tahu, kita tak boleh nak bahas. Tapi bila kita baca kitab ni, kena bahas, barulah nampak keistimewaan dia tu. Ni dia nak beri ilmu isnad kepada kita, iaitu cuba kita perhati. Hafaz meriwayatkan dari Amash, dari Salamah bin Kuhail, dari Ibni Abza, dari Ammar bin Yasir. Gitu. Waqi' meriwayatkan dari Amash, dari Salamah bin Kuhail juga, dari Abdurrahman bin Abza. Apa bezanya? Tadi dia sebut Ibni Abza. Riwayat Hafaz tadi Ibni Abza. Dalam riwayat Waqi' ni Abdurrahman bin Abza. Tu beza dia.
Walaupun kita kata lebih kurang, ada bagi ulama hadis besar tu. Sebab Ibni Abza dia ada anak seorang kok. Nama gapo? Ibni dia, anak dia tu nama gapo? Kalau ramah, mana seorang daripada ramah apa? Kalau ramah mungkin tidak kuat belaka. Ramah, hak ni lemah, hak ni kuat. Hak ni kuat benar. Kita nak tahu. Itu penting. Sebab itulah dengan adanya riwayat yang kedua Abdurrahman bin Abza jelas. Nama anak Abza tadi Abdurrahman. Bolehlah kita belak buka dalam kitab Rijal Abdurrahman ni setara mana kedudukan dia? Anak Abza ni. Kalau hak lain hak nama Abdullah setara mana? Jelas. Itu beza dia. Qala Abu Daud kata Jarir pula anak murid kepada A'mash ni meriwayatkan daripada A'mash dari Salamah bin Kuhail juga dari Sa'id bin Abdurrahman bin Abza, maksudnya dari ayahnya. Ni riwayat Jarir ni Salamah bin Kuhail juga, tapi Salamah bin Kuhail bukan ambil dari Ibni Abza, tetapi ambil sebab Ibni Abza itu Abdurrahman, ambil daripada anak kepada anak Abza, yang cucu Abza yang namanya Sa'id. Salamah bin Kuhail ambil sini daripada Sa'id bin Abdurrahman bin Abza. Yang ni Sa'id ambil daripada ayah dia Abdurrahman bin Abza. Bukan Salamah bin Kuhail tu ambil secara langsung dari Abdurrahman bin Abza, tapi dia ambil melalui anak dia Sa'id. Sa'id tu ambil daripada Abdurrahman. Gitu cerita. Itu beza dia. Itu beza dia. Bermakna kalau tadi dia kata an ibni Abza dalam riwayat Hafaz tadi an ibni Abza, begitu juga dalam riwayat Waqi' an Abdurrahman bin Abza, ada kemungkinan inqita' di situ, ada kemungkinan putus. Sebenarnya Salamah bin Kuhail ni tidak secara langsung menerima daripada Abdurrahman bin Abza, tetapi ada satu orang tengah tu, iaitu anak dia namanya Sa'id. Dia ambil daripada hak tu. Hak dalam riwayat-riwayat lain hak tak ada sebut tu sebenarnya ringkas. Hak sebenarnya ada, iaitu Sa'id bin Abdurrahman bin Abza. Kalau kita andaikan, ini andaian, kalau kita andaikan dari segi ilmu isnad ni, kalau kita andaikan memang Salamah bin Kuhail tu tak ada, sebenarnya dia tak ada dengan Abdurrahman bin Abza, dia tak ada hidup sekali, tak ada jumpa dengan Abdurrahman bin Abza, bermakna hadis ini sudah putus. Sekiranya tidak ada sebut dalam sanad ini, sanad apa nama ni Jarir ini, yang ni ada sebut Sa'id, tetapi dengan adanya riwayat Jarir ini ada sebut Sa'id, maka hak tadi hak dalam riwayat orang lain hak putus tadi, hak kira-kira tak ada, tidak sahih dah tu, dia jadi kuat juga dengan sebab adanya riwayat Jarir ini. Mana kita tahu hak sebenar dia ambil ni daripada Sa'id. Sa'id itu dia dah. Salamah bin Kuhail dia dah dengan Sa'id, dengan ayah dia Abdurrahman dia tak ada. Jadi apa kita nak hukum terhadap hadis tadi? Sahih ke atau dhaif? Sahih ke atau dhaif? Kalau nak kira hak dua riwayat yang pertama tadi, dalam kes kalau kita mengambil kira dia tak ada lah, tapi dia dah ni, Salamah bin Kuhail ni dah juga dengan Abdurrahman tu dah. Kalau kita kata tak ada lah, andai kata semula jumpa kes lain lah, hak lagu ni, kalau lah tak ada riwayat Jarir ni habis dhaif belaka, tak diterima dah lah riwayat tu. Pasal apa? Putus. Sekiranya tak ada riwayat. Tapi apabila ada riwayat ni ni ada, maka riwayat hak putus tadi pun dikira sahih juga. Sekiranya sanad dia semua hak mana sebut isnad dia tu, nama-nama disebut tu orang yang bertaraf sahih juga, tapi sahih li ghairi, orang panggil, bukan sahih li dzati. Itulah kaedah dia, sahih li ghairi, sahih dengan sebab adanya riwayat Jarir yang menyebutkan bersambung sanad dia, sahih sebab tu. Bukan hak atas tu sendiri tu sahih, tidak, dia tidak boleh sahih sebab dia sudah putus. Bila putus mana sahihnya? Dhaif dah lah. Tetapi kita panggil sahih juga, boleh nak kata sahih juga, sahih li ghairi, sahih li ghairi. Gitulah
kaedah dia ni. Tetapi dalam kes ni, dalam cerita ni tidak. Sebab Salamah bin Kuhail ni dia dah bertemu sendiri dengan Abdurrahman bin Abzah. Lepas tu apa? Dia dah bertemu dengan ayah dia apa ya? Ada juga riwayat ni setengah-setengah anak murid Amash ni cerita Sa'id ni. Dia nak cerita ada hak dia dengar melalui Sa'id, ada hak dia dengar sendiri. Boleh, tak jadi masalah. Hak dia dengar melalui Sa'id boleh jadi mula-mula dia dengar melalui Sa'id. Lepas tu dia nak pastikan dia pergi jumpa dengan ayah dia. Sebab ayah dia dah juga. Boleh jadi. Itu tak jadi masalah. Dalam ilmu hadis tak jadi masalah. Boleh diterima riwayat seperti itu. Cuma seperti yang kita kata baru ni lah, hadis Ammar bin Yasir ni banyak hak ni lagu ni, hak ni lagu ni. Sebab itulah ulama yang tak saya pakai semua, tak saya pakai sekat siku, tak saya pakai sekat bahu, tak saya pakai sekat lengan. Sebab apa banyak sangat tak tetap mana so. Hak pastinya sekat ni pasti suka kurang. Dia kata hak ni kita pakai hak ni, hak pasti. Lepas tu dalam Bukhari pun sebut tu. Hak lain tak sebut, hak lain tak sebut. Maknanya hak tu hak kuat je. Hak ni hak sekat ni hak kuat. Hak lain itu tidak sekuat tu. Hak lain itu tidak sekuat tu. Kalau katakanlah dia sahih sekalipun dari segi sanadnya, maka dari segi mata dia tu, isi dia tu nampak tidak tetap. Muttarib orang panggil. Muttaribul matn. Mata dia tu tidak tetap. Bila tidak tetap, kita nak pakai mana? Salah satu kaedahnya bila tidak tetap kita kena ambil hak paling kurang. Kita kena kembali kepada hak paling kurang. Hak paling kurang dalam kes ni sekat ni. Ambil hak tu. Sebab apa? Bawah pada tu tak ada. Itu. Seperti mana Imam Abu Hanifah pakai pada ketika sembahyang kusuf gapo ni, tidak rokok 2 kali. Sebab hak 3 kali ada rokok. Hak 4 kali ada riwayat rokok. 7 kali ada. 8 kali ada. Lepas tu sanad tu sahih berlaku. Nak pakai hak mana? Nak pakai hak mana? Dalam banyak-banyak. Jadi sekarang ni ada orang ambil hak 2, ada orang ambil hak 3, ada macam-macam. Tapi Imam Abu Hanifah kata tak. Pasal apa? Matan dia tu. Tapi Imam Abu Hanifah kata tak. Pasal apa? Matan dia tu muttarib. Matan dia tu tidak tetap isi dia. Setengahnya kata 2 rokok, setengah kata 3, setengah kata 4, lagu mana? Hak tentunya tentu. Semaya hak biasa-biasa kita duk tengok semua sekian banyak semaya ni rokok tentu. Kata dia Lepas tu ada dalam riwayat 2 itu dia kata kekeliruan. Keliru. Seperti yang anda sudah sebut dah. Keliru lagu mana? Oleh kerana lama sangat rokok tu ramah ni semaya ada alik belakang. Ramah semaya alik belakang. Jadi setengah tu ingat kau bangun dah. Moga dia bukan baca derah ketika rokok tu. Bangun tu orang alik belakang lagi bangun. Orang alik belakang bangun. Bila orang alik belakang bangun, tengok orang depan ni rokok lagi. Kau rokok pula. Kau jawab di belakang tu kau banyak kali lagu tu boleh berlaku. Sebab itulah dia kata sebab itu hak sebenarnya Nabi SAW tidak rokok 2 kali, 3 kali, 4 kali, tidak. Lepas tu apa ya jadi keliru kepada orang depan sekali. Orang depan sekali pun sebab adalah kes semaya kusuf ni Nabi SAW ada ketika-ketika dia tunduk ke belakang, akak kepala dia. Sebenarnya dia nampak sesuatu. Allah SWT tunjuk kepada dia syurga dan neraka pun nampak pada hari itu. Jadi hak alik belakang ni kamar kau dia akak kepala tu akak bangun daripada rokok. Itu pendapat mereka lah dia kata. Nabi SAW sedangkan akak kepala tu bukan dengan maksud akak daripada rokok, tidak. Sebab lain. Mundur ke belakang tu bukan kes biasa tu, kerana sebab lain. Jadi kita tak boleh pegang. Serupa juga dalam perkara ni, orang yang pergi kepada sekat ni tu dia ambil hak paling sikit, hak tertu sekat ni hak tertu. Hak lain tu kita tak boleh nak pegang walaupun sanad sahih. Sebab itulah banyak hadis kadang-kadang sanadnya sahih tapi ulama tak pakai. Sebab apa? Ataupun bukan semua ulama hak ni tak pakai tapi hak ni pakai. Apa sebab tadi jadi bagi orang yang kata 2, dia kata betul memang banyak ada riwayat 8 pun ada
7 pun ada, hak 4 pun ada rokok. Tetapi dalam banyak-banyak tu hak paling sahih 2, dia kata. 2. Maka dia pakailah hak 2. Hak paling sahih 2. Hak 1 tu tidak jelas. Dia sebut. Hak 1 tu saat ni fikir saat ni lah. Dari segi ra'yu saat ni, pendapat saat ni. Seperti yang anda sudah sebut dah saat ni. Hak 2 ni jelas. Dalam riwayat Bukhari, dalam riwayat apa jelas. Hak lain walaupun dia sahih tapi dia tidak taraf Bukhari, tidak sama. Dengan sebab tu dia pakai hak 2. Ada orang pakai lain lagi, walaupun tidak Bukhari tapi sahih juga. Apa kita tak boleh pakai? Banyak riwayat yang menunjukkan begitu. Maka dia pakai hak tu. Supa juga di sini dalam bab ni, siapa sekat siku tak ada dalam Bukhari Muslim. Tak ada. Tapi dia kata tidak semesti. Hadis sahih ni bukan dalam Bukhari Muslim saja, dalam Abu Daud ada. Sebab tu dia pakai sebab sahih juga. Sebab hak tadi hak sekat ni tidak jelas. Tidak jelas. Sekat ni tu maksud Nabi SAW nak menunjukkan hak ke, nak menunjukkan mudah sangat. Sebab itulah dia nak menunjukkan mudah sangat. Kata-kata sampai ke sini. Dia kata kata-kata sampai ke sini. Nak menunjukkan mudah, bukan nak ayat hak sebenar. Hak sekat ni. Dia faham lagu tu, dia takwil. Hak sekat ni. Dia takwil. Dan dia pakai hadis hak dalam ni. Lepas tu tengok sampai sekat bahu ni, tu jarang tu. Maka dia tak terima sebab jarang. Walaupun sahih, jarang. Sebab baru ni kita sudah sebut dah, di antara yang berpendapat begitu Zuhri. Dalam sekian ramai ulama tu Zuhri, dia berpendapat begitu. Jadi orang tak sepakat. Itulah perbezaan pendapat di kalangan ulama ni sebab dia. Sebab lepas tu mungkin orang kata jadi tidak tetaplah lagu tu agama. Tak jadi masalah, tidak tetap pun bukan barang yang tidak perlu tetap. Barang tidak perlu tetap. Kita tidak itu menunjukkan perpecahan kok. Tak ada perpecahan, ni perpecahan akidah baru pecah. Ni kalau dia nak pakai seluar, dah boleh. Apa biar dia pakai. Lepas tu hari ni nak pakai kain, dah boleh. Lah gila. Apa duduk sibuknya? Dah boleh. Dah setara tu. Hari ni nak pakai baju kemeja, tangan pendek, dah boleh. Apa yang kita duduk sibuk? Pakai baju labu, boleh belakang. Benda lagu tu tak payah kecek dan tak payah sebut pecah kau tidak serupa kau. Tak timbul tu masalah tu. Tak timbul. Setengah-setengah orang dia duk kata potas hadis lah. Jadi pucuk, jadi pecah di kalangan umat ni tak serupa. Tidak semesti serupa. Pakaian orang dalam dunia ni berapa ramai, tak serupa kan? Tak perlu serupa. Tak perlu serupa pun. Akidah dia sama. Tidak gitu. Bila sama sudah. Banyak perkara hak tidak serupa ni. Makan tidak serupa. Mana boleh kita suruh orang makan serupa? Dah selera dia lain-lain. Boleh berlaku. Jadi kita nak buat alasan satu. Kerana makanan tak serupa. Mana boleh lagu tu. Hak ni pun masalah serupa lagu tu juga ni, masalah fikiran dia ada selera masing-masing. Fikiran. Ijtihad dia ada. Warna dia sendiri masing-masing. Ni lagu ni. Ni lagu ni. Dia ada selera dia sendiri. Kalau selagi dalam batas dia tak apa. Tak jadi masalah. Sebab tu orang mengaji hadis ni lah orang yang paling luas fikiran dia, paling terbuka fikiran dia, paling terbuka. Sehingga dalam masalah furuk ni tak jadi masalah lah, ke mana-mana tak apa. Hak tak boleh akidah jangan jangan buat tak serupa. Sebab apa? Kesal dia tu dalam. Itu. Kalau hak furuk tak jadi masalah. Dia tidak akan menganggap kerana orang tu berbeza makanan dengan dia, berbeza pakaian dengan dia, berbeza lain-lain lagi, perhiasan rumah dia, maka dia ada kesal, tak ada. Sebab apa? Dia tidak anggap orang tu kurang kepala dia. Kerana dia pakai lagu tu, kerana dia makan benda tu kurang pahala dia. Dia tidak dianggap sebagai ahli neraka, tidak dianggap dimurkai oleh Allah SWT. Tak ada. Bahkan tak tahu lagi dia lagu tu, takut dia lebih daripada gitu. Masing-masing tu anggap gitu. Tapi kalau bila siapa bab akidah ni, dia kata maya pun tak ada faedahmu, tak sah semaya. Dia jadi lagu tu kalau siapa akidah.
Semaya pun tak ada faedah, dan akidah tak betul. Itu kalau akidah. Lepas tu kamu buat macam ni, masuk neraka. Kalau macam ni, halal darah. Siapa ke peringkat tu kalau akidah ni? Tapi dalam forok tak ada. Tak ada. Dalam masalah cabar ni, beza-beza benda ni, tak ada siapa gitu. Masing-masing tidak kata orang ni fasik, apatah lagi nak kata kafir, nak kata kurang keislaman, dia tak ada. Tapi kalau akidah, sekurang-kurangnya bid'ah. Bid'ah tu masalah dah. Sekurang-kurang. Kalau berkait dengan akidah, sekurang-kurangnya dia pergi kepada bid'ah. Bila siapa kepada bid'ah, takut-takut nak terajuk. Alah akan jadi rosak akidah. Bid'ah tu maknanya dekat sepadan lah. Kita kata kawasan sepadan. Bid'ah. Kalau pergi lagi, buat langgar tak tu kalau, boleh jadi masuk alik sana. Dia buat tu molek dah. Jadi hak nak bersihnya, kita tak pergi langsung, tak terlibat dengan bid'ah. Sebab tu menyentuh akidah, mencabar akidah. Kalau pergi lagi waktu akhirah tu, boleh jadi masuk golai. Sebab itu dia ada batas. Kan dalam bab akidah ni, dia pergi bid'ah tu. Akidah yang betul, yang sahih, lepas tu bid'ah. Bid'ah yang tidak bawa kepada kafir lagi. Bid'ah kecil orang panggil. Lepas pada tu, baru bid'ah besar. Bid'ah besar yang membawa seseorang tu rosak akidah dia. Itu berkait dengan akidah. Berkait dengan akidah. Tapi kalau benda-benda gini terbuka, kita kena terbuka. Orang yang mengaji hadis lah paling terbuka. Tidak dia kata maknanya mazhab ni sekapak saja. Tak. Mazhab ni kita nak jumpa semua kan. Orang ni kata lagu ni, orang ni kata lagu ni. Kalaulah tak boleh pakai, kalaulah tidak ada arti semua tu, cerita buat apa? Cerita buat apa? Ulama-ulama tulis kitab besar-besar royak pendapat orang ni, dalil dia gini-gini. Maknanya luas. Bukan 10 mazhab, banyak mazhab ni. Cuma mazhab ni antara ada pengikut dengan tidak ada pengikut. Tu. Ada pengikut dengan tidak ada pengikut. Lepas tu apabila orang kata mazhab, mana dia ada dalil. Dalil dia tu boleh jadi orang lain tidak setuju, orang lain kata tidak kuat, tapi bagi dia kuat. Begitu. Dan itu tak jadi masalah, tak apa. Orang lain kata dalil itu tak boleh pakai, dia kata boleh pakai. Tak apa lagi. Beza benda lagu ni tak apa. Beza sebab kita kata dalam semaya lah, hak tu akad tangan, hak tu tidak akad tangan. Kecil tu beza tu. Tapi secara keseluruhan, adakah dalam dunia ni mazhab mana-mana pun semaya zuhur ni pada ketika tidak qasar lah, kurang daripada 4? Ada? Tak ada dalam dunia ni. Tak ada. Kalau ada juga, itu tidak Islam lah. Tidak Islam. Tahu hak benda hak tak boleh khilaf tu, tahu. Benda hak tak ada khilaf, tahu. Benda hak ada khilaf jelas juga. Boleh buka kitab bukan sebuah dua dalam Islam ni. Tengok maktabah besar-besar mana, naik dengan tangga nak ambil kitab, naik dengan tangga nak ambil kitab, begitu banyak. Jadi siapa gitu? Adakah maknanya kita kata dalam mana-mana mazhab ada sembahyang zuhur di 3 rakaat pula? Bak qasar tu suku tu, bak qasar suku tu maklum juga. Kalau tidak qasar dalam keadaan biasa, boleh kau sembahyang zuhur 3 rakaat? Soleh, tak ada khilaf tu, semua maklum lah kau. Maklum 4 rakaat. Tetapi kalau orang ni apa ni masa tayak tu akad tangan ketika ni jari ni ketika ni jatuh, tu benda kecil tu. Benda kecil tu. Mana kalau daripada jauh orang tengok serupa gitu, sembahyang serupa. Pakaian tak serupa sembahyang. Tak apa. Semua maklum. Tetapi gerak-geri serupa, hak kasar. Gerak-geri kasar tu serupa. 4 rakaat kalau zuhur. Tak ada khilaf waktu. Kita boleh tahu batas seluas mana hak kita. Kita boleh tahu hak ni khilaf, ada khilaf, hak ni tak ada khilaf. Apabila kita mengaji hadis, kita boleh tahu hak ni ijma', hak ni tidak ijma'. Kita boleh tahu.
Itu faedah ngaji hadis. Yang mana kalau kita ngaji gol lain tak jumpa tu. Tak jumpa. Kalau jumpa pun jaga-jaga. Jaga-jaga. Baiklah. Seterusnya ni Salamah Syak ni, saya tidak pasti siapa ke siku kau atau siapa ke tapak tangan. Bagi orang yang kata siapa ke siku, apa makna tapak tangannya? Dah tepuk tu tepuk dengan tapak tangan dah. Lepas tu siapa ke tapak tangan? Apa makna? Tak ada makna. Mesti dia ada ujung dia tu, bukan sekat tu juga. Dah tepuk tu tapak tangan dah. Hingga ke tapak tangan. Apa makna hingga ke tapak tangan? Oh tu dia kata mesti hingga tu ada lebih lagi ke atas ni. Tak ada makna tapak tangan. Tetapi bagi orang yang terima siapa tapak tangan sini, tapak tangan tu maksudnya kalau kita bahasa Melayu, tapak tangan ni maksud alik ni belakang tangan orang panggil. Tapak tangan tu maksudnya perut tangan, ni belakang tangan pula. Maksud dia sini kafai ni maknanya sapu alik belakang. Tepuk tu dengan hak ni, bukan dengan hak ni. Tepuk tu dengan hak ni, sapu ni. Pada tapak tangan maksudnya belakang tangan. Sekat tu. Sekat tu. Tidak mari dah. Tidak kata gini. Kok ni pula. Gini pula. Dak. Itu maksud. Ataupun maksud kafaihi itu rusghai. Mana sampai kepada ni pergelangan tangan. Itu makna. Tapi bagi orang yang duk terima hak sekat siku ni, dia kata apa maknanya dah tepuk tapak tangan hingga ke tapak tangan. Dah tapak tangan ni, kalau kita ni maksud tapak tangan dalam bahasa Arab, kaf ni semua sekali, alik belakang alik ni semua kaf belakang. Maknanya sapu hingga ke tapak tangan. Sedangkan tapak tangan tu buat tepuk dah, tak kena. Tapi bila dia kata ilah sapu mula daripada tapak tangan, mesti ada hingga dia. Tak ke hingga tu daripada permulaan dia juga. Tu benda lagu tu lah. Sebab kita kata saat ni lah, bagi orang yang kata sekat ni maksud kafai tu belakang dia tu. Mana kafai tu maksudnya zahri kafai, belakang tapak tangan tu. Bukan batni kafai. Batni ni hak ni, mana awak tepuk tu. Gitulah. Lepas tu adalah riwayat ni Syu'bah dengan isnad dia berkata, qala thumma nafakha fihi wa masaha biha wajhahu wa kaffayhi ila al-mirfaqain aw ila adh-dhira'ain. Qala Syu'bah qala Salamah. Salamah berkata al-kaffain wal wajh wal dhira'ain. Salamah. Mansur pun kata pada satu hari, kata perhati molek kamu kata tu, tak ada orang lain yang sebut siapa lengan tu selain daripada engkau. Mung seorang yang kata lagu tu nya siapa lengan ni, orang lain tak ada sebut lengan, siku kalau ada pun. Jadi maknanya sebab itulah ulama kebanyakannya tidak terima hak sekat lengan. Sebab apa? Dia tengok perawi ni tak ramai hak lagu tu ada. Tapi Mansur kata mung seorang je riwayat siapa sekat lengan, orang lain tak ada riwayat sekat lengan. Tak ada riwayat sekat lengan tu. Apakah maksudnya orang lain riwayat sekat ni, sekat siku tak ada? Ada kemungkinan orang lain riwayat sekat ni, tetapi itu tak kena. Sebab semua maklum ada sekat siku ni, bukan sekat ni saja. Maksud dia orang lain tak ada riwayat hingga ke lengan ni, tetapi orang lain riwayat hingga ke siku. Ada siapa sekat siku, tak kira lah hak sekat ni tu memang ada. Hak riwayat lebih ni siapa sekat siku, bukan sekat ni pomung. Tu maksud dia gitu. Kemudian itulah seterusnya riwayat Abdurrahman bin Abzal lagi. Saya bertanya Nabi SAW, kata Ammar bin Yasir,
tentang tayamum, Nabi SAW suruh saya pukul sekali saja untuk muka dan dua tapak tangan. Dua tapak tangan itu maksudnya belakang tapak tangan. Kaf juga dia pakai bahasa Arab ni, kaf. Hak ni pun kaf juga. Hak ni pun kaf juga. Dia tidak serupa Melayu. Jadi atas dasar ni lah Imam Bukhari, Imam Abu Daud, Imam Ahmad dan ramai lagi orang lain lagi yang mengatakan apa nama ni, tayamum ni satu tepukan saja untuk muka dan ni saja, rekas. Ni dia pergi ni dalam Bukhari pun ada ni. Seterusnya riwayat daripada Qatadah tentang tayamum dalam perjalanan, dia kata haddatsani muhaddits an Asy-Sya'bi. Ni kalau nak kira tak sedap ni, sebab dia sebut muhaddits. Siapa dia muhaddits tu? Nama gapo? Nama gapo? Kalau nak kira, kalau selagi tak jelas ni kalau mengikut ilmu isnad tak boleh, tak lulus ni hadis ni. Tetapi ulama mengatakan muhaddits di sini dia sebut tu tak apa. Tak apa, tak sebut nama pun. Sebab apa? Ini termasuk dalam bab mutaba'at. Termasuk dalam bab mutaba'at. Yang ni bab sebagai penyokong saja. Hadis-hadis sebagai penyokong saja. Bukan hadis yang disebut sebagai usul. Tetapi sebagai mutaba'ah dan syawahid, sebagai syahid. Tak apa. Hak setara ni tak apa, boleh terima. Asalkan maknanya orang tu diketahui dia tidak meriwayatkan kecuali daripada orang-orang yang boleh diterima, orang-orang yang thiqah. Tak apa, sekadar tu. Kita nak tahu mana mutaba'at tidak mutaba'at. Dalam kitab-kitab hadis ni biasanya kalau hujung hujung, terutama kalau Muslim, lebih-lebih lagi macam kaedah dah jadi Muslim, Sahih Muslim. Hadis dia banyak kan, hadis halal ke hujung tu. Hadis tu tak berapa kuat tu kadang-kadang lebih rendah lagi daripada Abu Daud. Dari segi syarat dia tu lebih rendah. Tapi ulama apa ni tak apa, terima. Sebab apa hak tu disebut sebagai sebagai mutaba'ah dan sebagai syawahid. Gitu. Sebagai penyokong, sebagai penguat saja, bukan sebagai asas, bukan asas. Dari Ammar bin Yasir bahawa Rasulullah SAW berkata hingga ke siku. Jadi bagi ulama tak terima hingga ke siku, dia kata tengok, ini tidak kuat ni, tak kuat. Sebab disebut sebagai mutaba'ah saja, tak kuat. Tapi bagi orang yang tengok sampai ke siku tu, dia ambil adalah hak kuat tu, adalah hak kuat, mana tidak lagu ni lah, hak jelas bersih, maknanya hadis itu sampai ke siku. Mana kalau hadis Ammar ni memanglah ada ittirab pada mata dia, tapi riwayat orang lain lagi ramai lagi, riwayat Ibnu Umar, riwayat orang tu orang ni ramai lagi yang sahih sampai ke siku. Dia pakai hak tu walaupun hadis-hadis itu tidak terdapat dalam Bukhari dan Muslim, tapi oleh kerana sahih ya, terima hak tu. Masing-masing lah ni, tak apa belaka masing-masing. Lah nak kata betul belaka pun tak boleh juga, tak tahu hak sebenarnya hak betul hak mana. Tapi kalau kita kata betul untuk satu peringkat, untuk peringkat ijtihad, boleh kata betul belaka, peringkat ijtihad. Tapi peringkat hakikat sebenarnya di sisi Allah SWT, ni benda kecil kita kata tak apalah. Tapi kalau benda-benda lain yang melibatkan benda-benda besar, melibatkan misalnya satu golongan orang tu sampai ke mati tak makan ketan, tak makan soto, sedangkan orang lain sedap duduk menikmatinya sekian lama, lepas tu duduk jualnya dapat pitis sekian banyak, jadi kaya-kaya dengan hak tu. Hak tu besar juga tu, kita kata tu besar tu. Tapi hak besar dalam masalah ni di sisi Allah SWT sebenarnya hak mana hak tepat tak tahu lagi, tak tahu lagi. Lepas tu gitu lagu tu
Sebab itulah pentingnya kalau kita mengaji hadis ni terbuka, fikiran terbuka, iaitu orang-orang yang taksub sangat mazhab ni. Kebetulan lah tempat kita ni tidak gitu. Andai kata banyak lagi masalah-masalah lain, maknanya pendapat mazhab Syafi'i ini sempit, menyusahkan, susah. Kalau tak boleh keluar ikut pendapat lain, rumit juga tu. Begitu juga orang-orang Hanafi saat ni, kalau kita tidak buka kepada dia dalam perkara ni, kalau kamu nak pakai mazhab lain, cara lain, boleh juga. Berat juga. Berat juga. Kalau tidak terbuka, menyebabkan jadi berasa tak boleh, salah. Padahal tidak salah. Padahal tidak salah. Tapi sesuai pula dengan tempat dia tu, orang tempat dia tu dah terbiasa dengan cara lagu tu. Kalau dia jual apa, tidak akan jadi kaya. Siapa dia nak pergi beli dengan dia? Pula dia akan jadi gitu. Ketas saja, siapa dia nak pergi beli? Tempat dia. Dan muka semua tak makan. Kalau dia nak berniaga pun tak jadi. Tapi katakanlah orang dia tu mari sini, kebetulan dia duduk dalam keluarga yang jual ni makanan laut tadi. Macam mana? Macam mana? Orang sini beli belakang, dia tak boleh nak jual sebab dia mazhab Hanafi. Kalau dia jual benda haram. Ada kalau begitu? Sebab itu kita kata perlu. Mungkin setengah-setengah tempat tidak perlu, tapi setengah-setengah tempat dia akan jumpa tempat perlu. Dengan sebab itu kalau tidak mengaji hadis terbuka, susah. Katakanlah dia mari daripada luar negeri, dia tu memang tak ada selera lah makan, dia bukan keturunan dia tak makan, tapi dia nak jual lah ke mana? Siapa tak boleh jual? Haram. Ada kalau gitu, kalau dia ambil pendapat orang lain, sekurang-kurangnya dia boleh jual walaupun dia tak selera makan, dia tak selera nak makan. Dan tak ada lah haram tu. Jadi hak haram saat ni, mana ada haram yang sepakat, ada haram yang tidak sepakat, masih rilah lagi. Macam saat ni haram mengikut dia, tapi apakah dia tidak boleh melepaskan diri daripada haram tu? Boleh. Ikut mazhab lain, ikut pendapat lain saja boleh, tak ada haram tu. Tetapi kalau hak haram, hak arak tu, nak ikut mazhab mana dia jadi halal? Tak ada tu, sebab semua kata haram belaka. Tapi kalau beza ni haram hak mazhab ni, kalau dia keluar daripada mazhab tu ikut lain, tak ada haram. Tapi kalau hak semua kata haram, dia tak boleh keluar, tak boleh pergi ke mana-mana, haram semacam tak ada. Misalnya haram, sebab tak ada mazhab, tak ada mazhab, lagu tu tak haram. Hak tu hak haram sepakat, ada yang haram tidak sepakat. Nabi tu supaya juga ni, kalau orang ikut mazhab Syafi'i, ikut mazhab Syafi'i, taklid lah kita kata. Kalau dia ambil SMS kat ni, tapi dia ikut Syafi'i, tak boleh, dia kena sekat siku. Tapi sekarang ni kita belajar, kita tidak ikut Syafi'i, tapi kita tahu berapa ramai dalam kalangan ulama ni yang buat lagu. Kita nak buat lagu ni kata, apalagi dalam hadis hak lebih sahih, kita yang belajar dah sekarang ni, kita nak buat lagu ni kata, tak apa lagu tu, tidak niat ikut mazhab mana-mana, tak apa, jelas dah hak tu, jelas, tak apa. Sebab yang pentingnya semua tu nak ikut Nabi SAW. Bila sudah jelas ikut Nabi, kita tahu melalui hadis, dan hadis tu kalau tidak semua pun ada orang yang pakai, orang tu pula orang yang muktabar, tak apa, tak jadi masalah, boleh pakai, boleh pakai. Wallahu a'lam.